Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Faris bin Kamaruddin dan video ini merupakan assignment bagi subjek falsafah dan isu semasa. Pada kali ini, saya telah memilih tajuk Kisah Dongeng di Luar Negara. Kisah dongeng merupakan kisah rekaan atau fiksyen yang bertujuan sebagai bahan pengajaran kepada kanak-kanak dengan sudut pandang yang positif. Ianya dipercayai dapat membantu ibu bapa mendidik anak-anak dengan kesopanan. Pada zaman dahulu, kisah dongeng ini disampaikan melalui penceritaan. Namun begitu, setelah zaman berubah, kisah dongeng ini mula dibukukan kerana tidak mahu kisah-kisah dongeng yang dapat memberikan manfaat ini hilang di telan zaman. Kali ini saya ingin berceritakan tentang sebuah kisah dongeng yang bertajuk Pada zaman dahulu, tinggallah si pemotong kayu yang jujur ini bersama isteri dan anak-anaknya. Kemahirannya hanyalah dengan memotong kayu yang sederhana besarnya untuk dijual sebagai kayu api. Hanya isteri dan anak-anaknya lah penemannya saban hari. Pada suatu pagi, pergilah si pemotong kayu yang jujur ini untuk mencari kayu api. Tetapi tidak seperti kebiasaannya, isterinya akan menemaninya jika beliau pergi ke hutan untuk mencari kayu api. Tetapi pada hari tersebut, isterinya merasa tidak berapa sihat. Maka pergilah si pemotong kayu yang jujur ini ke dalam hutan pada awal pagi sebelum terbit mentari untuk mencari kayu api. Maka seharianlah si pemotong kayu ini menebang pokok kayu yang sederhana besarnya menggunakan kapak besi yang seuzur usianya. Sedang si pemotong kayu ini reka menebang pokok, secara tiba-tiba terdapat angin kencang yang telah melanda beliau. Dia pun hampir hilang keseimbangan dan tercampak kapaknya ke dalam sungai. Alangkah sedihnya hati si pemotong kayu itu apabila kapak besi kesayangannya yang menjadi punca rezekinya telah hilang. Maka merataplah si pemotong kayu itu mengenangkan nasibnya yang kurang bernasib baik itu. Pari-pari di langit pun bersimpati lalu menyapanya. Dengan perasaan terkejut, si pemotong kayu itu menceritakan kejadian yang telah menimpanya. Pari-pari itu pun telah menawarkan bantuan kepada si pemotong kayu itu untuk mencari kapaknya yang telah hilang di dalam sungai. Pari-pari itu pun terjun ke dalam sungai untuk mencari kapak kesayangan si pemotong kayu itu. Selang beberapa minit, timbullah pari-pari itu dengan sebilah kapak emas. Dengan perasaan sedih dan sayu, si pemotong kayu itu berkata, "Ini bukan kapak kesayanganku. Aku tidak mampu untuk memiliki kapak seperti itu." Lalu sekali lagi, pari-pari pun terjun ke dalam sungai dan kemudian timbul bersama kapak perak. Namun, si pemotong kayu itu masih enggan mengakui bahawa itu adalah kapaknya. Sekali lagi, si pari-pari pun terjun lagi ke dalam sungai dan kembali bersama kapak yang kelihatan sangat uzur. Apabila terpandangkan kapak itu,
Si pemotong kayu itu merasa gembira kerana itulah kapak yang dicari-cari. Pari-pari pun menyerahkan kapak itu kepada si pemotong kayu. Oleh kerana tertarik dengan kejujurannya, maka kapak emas, perak dihadiahkan kepadanya. Alangkah gembiranya si pemotong kayu itu apabila menerima kapak-kapak itu. Si pemotong kayu yang jujur itu pun pulang ke rumah dengan perasaan yang gembira.